Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama kami IIC dalam program My Islam Series. Sebagai Muslim yang taat kepada perintah Allah, seharusnya menerima dan melaksanakan perintah Allah yang mewajibkan kepada setiap hambanya untuk berpuasa apabila tiba bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa, dan mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam selain daripada syahadah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, berzakat dan menunaikan ibadah haji. Ramadan membawa maksud panas yang sangat terik. Dinamakan sedemikian rupa kerana pada bulan tersebut cuaca di tanah Arab kebiasaannya adalah sangat panas dan juga kering. Maka panas tersebut dapat diharapkan untuk menghapuskan dosa-dosa bagi orang yang berpuasa dan bagi golongan orang yang menghidupkan ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Orang yang rajin berpuasa akan disediakan satu tempat khas yang diberikan nama Ar-Rayyan, dan golongan yang beribadah kepada Allah dengan penuh keimanan, ketakwaan akan selayaknya mendapat pelbagai kenikmatan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa bermaksud menahan diri daripada lapar dan dahaga, nafsu syahwat dan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Dengarkan penjelasan oleh panel jemputan untuk segmen kali ini dalam topik puasa dan kelebihannya. Dengarkan bersama, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas segala limpahan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan rahmat dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama dapat berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan penuh rahmat, penuh berkat, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi saudara muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi memulakan majlis tazkirah kita pada kali ini, marilah kita sama-sama membaca 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi, yang mana dengannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi perlindungan dunia dan akhirat, serta dijauhkan diri dan keluarga kita dari segala bala bencana, wabak penyakit dan segala perkara yang tidak kita inginkan berlaku dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakbulkan segala doa dan hajat kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan kita itu tadi akan menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan segala apa yang kita doa dan hajatkan di dalam hati kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dan ahli keluarga kita dijauhi dari segala wabak penyakit, terutama sekali wabak COVID-19 yang melanda kita pada ketika ini. Dan suka saya ingin mengambil kesempatan agar sama-sama kita terus patuh kepada SOP yang telah diperintahkan oleh pihak berkuasa kepada kita, supaya kita selalu berjaga-jaga di mana sahaja kita berada dan sentiasa mematuhi SOP yang telah digariskan. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita daripada wabak penyakit COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita mungkin ada di kalangan kita yang telah berbuka puasa, dan alhamdulillah mudah-mudahan berkat dan diterima puasa sepanjang hari kita, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbuka puasa itu, kerana saat-saat akhir sebelum berbuka puasa adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin berkongsi dengan anda semua beberapa ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menceritakan berkenaan puasa. Inilah ayat yang dinamakan ayatus siyam ataupun ayatus saum, ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa. Kita buka surah Al-Baqarah pada ayat 183, muka surat 28. Di sini ada 5 ayat yang menceritakan tentang puasa, ya, 5 ayat yang akan kita baca dan akan kita tadabburkan ayat ini, kerana bagi kita umat Islam, rujukan kita yang paling utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita hendak melayari kehidupan kita, maka hendaklah kita rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pada kali ini, untuk memastikan puasa kita seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kita rujuk apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran.
Kita mulakan dengan ayat 183. Ayat ini ayat yang cukup terkenal, cukup masyhur di kalangan kita. Tiap-tiap kali bulan Ramadan, maka pasti akan dibacakan ayat ini kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksud ayat, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dalam ayat ini, muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Yaitu khitab ayat ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Kita diwajibkan berpuasa, kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang terdahulu juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan khitab ya ayyuhalladzina amanu, maka ia merujuk khusus kepada orang-orang Islam, di mana yang wajib berpuasa di bulan Ramadan hanyalah orang Islam, dan orang yang bukan Islam, maka bagi mereka tidak ada puasa, tidak wajib bagi mereka berpuasa. Dan puasa ini juga dinyatakan dalam ayat ini bukanlah ibadah yang khusus untuk umat Islam, bukanlah ibadah yang dimulakan oleh umat Islam, tidak, bahkan ia adalah satu ibadah yang telah lama Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebahagian mufassirin mengatakan yang dimaksudkan dengan orang-orang yang terdahulu dari kamu adalah ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Dan sebahagian pula berpendapat bahkan ia pergi jauh lebih lama daripada itu. Bahkan daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, puasa itu telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada umat yang lebih awal lagi. Di zaman Nabi Adam pun puasa ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukanlah ibadah yang baru. Maknanya apabila suatu ibadah itu telah diamalkan juga oleh umat terdahulu, ini menunjukkan bahawa kita perlu ada sedikit persaingan di situ. Lainlah kalau ibadah tersebut khusus untuk zaman kita sahaja, maka mungkin persaingannya tidak begitu ketara. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala telah membandingkan kita dengan umat terdahulu juga berpuasa, maka di situ kita kena ada semangat persaingan dengan umat terdahulu. Bagaimana mereka berpuasa dan bagaimana kita berpuasa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama, umat terdahulu yang sebahagiannya adalah ahli kitab, mereka agak melalaikan urusan puasa mereka. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka berpuasa, dan sebahagian berpendapat bahawa puasa tersebut juga diperintahkan pula pada bulan Ramadan, bulan yang sama, mereka mengubahnya pada waktu yang lain. Kalau kebetulan bulan Ramadan itu ataupun bulan puasa mereka itu jatuh pada musim sejuk, mereka berpuasa. Tapi apabila mereka menghadapinya pada bulan panas ataupun musim panas, maka mereka menukarkan tarikh tersebut. Ya. Dan oleh kerana mereka telah menukarkan tarikh tersebut pada waktu lain, musim yang lebih sejuk, agar mereka selesa berpuasa, maka mereka pun menambahkan jumlah bilangan puasa tersebut. Maka ini telah mengakibatkan puasa mereka sudahlah berpindah ke tarikh yang lain, dan bahkan jumlah puasa itu mereka dengan sewenang-wenangnya menambahnya. Sedangkan kita umat Islam, kita berpuasa khusus pada bulan Ramadan tanpa mengira sama ada bulan Ramadan tersebut berlaku pada musim panas ataupun sejuk, terutama sekali di negara-negara yang mengalami 4 musim. Kalau kita di Malaysia
Mungkin kita tidak begitu ketara perbezaannya, ya. Walaupun Ramadan itu berlaku hampir sepanjang tahun, tiap-tiap tahun berubah waktu puasa kita. Tetapi kita tidak menjadi masalah bagi diri kita untuk berpuasa di bulan Ramadan pada mana-mana musim sekalipun. Sedangkan umat terdahulu, mereka sewenang-wenangnya mengubah masa, dan mereka lebih suka puasa di musim sejuk dan mengelak untuk berpuasa pada musim panas. Maka kalau kita umat akhir zaman, umat Nabi SAW, janganlah kita mengikut jejak langkah mereka dengan mengubah tarikh puasanya dan menambah ataupun mengurangkan hari berpuasa tersebut sewenang-wenangnya. Kita tidak mahu jadi seperti mereka. Kita tetap dengan teguh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berpuasa sepanjang bulan Ramadan, sama ada 30 ataupun 29 hari, dan konsisten dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita tidak berpuasa sehari sebelum ataupun selepas Ramadan, ya. Sehari sebelum Ramadan itu dinamakan hari Syak, ya, yang masih lagi dalam bulan Syaban. Kita dilarang berpuasa pada hari tersebut, kerana ini melanggar sunnah Nabi SAW. Kemudian kita juga diharamkan untuk berpuasa sehari selepas Ramadan berakhir, itu pada 1 Syawal. Ini untuk menunjukkan bahawa kita tidak main-main dengan bulan Ramadan ini. Tidak seperti umat terdahulu. Mereka dengan sesuka hati menukar tarikh berpuasa dan menambah ataupun mengurangkan masa puasa mereka ikut hawa nafsu mereka. Jadi kita jangan jadi seperti mereka. Kita konsisten tetap dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang terdahulu berpuasa, kita juga berpuasa, tapi kita sangat berdisiplin dengan puasa, terutama sekali puasa Ramadan kita. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la'allakum tattaqun. Inilah objektif daripada Ramadan dan puasa itu sendiri, iaitu agar kita bertakwa. Apa yang dimaksudkan dengan takwa itu, tuan-tuan dan puan-puan? Takwa itu seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah menunjukkan takwa itu berada dalam hati kita. Maknanya takwa itu bukanlah semata-mata pada penampilan kita ataupun pada luaran kita, tetapi sebenar-benar takwa itu adalah dalam hati kita. Itu apabila hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mematuhi segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan takut akan siksa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah objektif daripada puasa ini, iaitu untuk mencapai takwa. Maka sekiranya kalau kita berpuasa tetapi tidak menambah ketakwaan dalam diri kita, kita risau. Puasa kita itu akan menjadi amal yang sia-sia. Apabila puasa tidak dijaga, tidak dipatuhi pantang larang dalam berpuasa itu, inilah yang akan mengakibatkan puasa itu tidak menghasilkan takwa dalam diri kita. Kita masih lagi orang yang sama. Walaupun selepas selesainya bulan Ramadan ini, kita balik lagi kepada keadaan kita yang asal, yang suka untuk mengikuti hawa nafsu. Kita telah didik nafsu kita untuk ditundukkan sepanjang Ramadan, tetapi selepas selesai Ramadan ini kita kembali kepada keadaan kita yang sebelumnya dan tidak bertambah ketakwaan kita walaupun sudah berlalu Ramadan, maka kita risau objektif Ramadan dan puasa kita itu tidak tercapai. Jadi di sinilah yang perlu kita muhasabahkan. Seterusnya ayat yang ke-184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Baik, maksud daripada ayat yang kita bacakan tadi, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah itu lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah satu kebajikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kalaulah kamu mengetahui. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah Allah SWT tentukan. Seperti yang saya katakan tadi, umat terdahulu mereka menambah ataupun mengurang bilangan hari puasa mereka mengikut hawa nafsu mereka. Jadi kita tidak mahu berbuat demikian. Maka sebab itu kita berpuasa exactly ataupun tepat sebanyak hari bulan Ramadan itu, sama ada 30 hari ataupun 29 hari. Kalaulah pada tahun tersebut kita terpaksa meninggalkan puasa sebanyak 30 hari, maka kita qada puasa tersebut pun sebanyak 30 hari. Dan kalau pada tahun tersebut Ramadan itu 29 hari, maka jumlah yang kita qada untuk Ramadan tahun itu pun 29 hari. Maka itulah ketetapannya. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Maka barang siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun bermusafir, inilah dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri keringanan untuk boleh berbuka ataupun tidak berpuasa pada bulan Ramadan, iaitu orang sakit, ya. Orang sakit yang mana mereka tidak mampu untuk berpuasa. Ada sebahagian ulama yang berpendapat sekiranya sakitnya itu ringan ataupun kalau dia berpuasa tidak memudaratkan kesihatannya, maka walaupun dia sakit masih digalakkan untuk berpuasa. Tetapi sekiranya sakit itu kalau dia berpuasa, dengan puasa itu mengakibatkan sakitnya bertambah ataupun melambatkan kesembuhan daripada penyakitnya itu, maka ketika inilah dia lebih baik tidak berpuasa. Kemudian golongan yang kedua, aw ala safarin, iaitu orang yang bermusafir. Dalam ayat ini Allah menyatakan atau mereka yang berada di dalam safar ataupun dalam perjalanan. Dalam ayat ini sebahagian ulama mengatakan kalau kita memulakan perjalanan pada awal pagi sebelum subuh, maka kita dibenarkan untuk tidak berpuasa sepanjang hari, ya. Tetapi kalau kita sebagai contoh berangkat untuk musafir pada tengah hari, maka apabila masuknya waktu fajar ataupun subuh, kita juga diperintahkan untuk berpuasa terlebih dahulu, ya. Berpuasa sebagaimana orang lain juga berpuasa sehinggalah kita memulakan perjalanan. Sekiranya perjalanan itu telah kita mulakan, barulah kita dianggap orang yang telah berada dalam safar. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimah au musafirin ataupun orang musafir, tetapi Allah menyatakan dalam ayat ini au ala safarin, atau orang yang tengah berada dalam perjalanan. Maknanya syarat untuk tidak berpuasa adalah kita kena mulakan dahulu perjalanan kita, mulakan dahulu safar kita, barulah kita diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi sekiranya kita belum lagi memulakan perjalanan, maka kita lebih baik bagi kita untuk
berpuasa terlebih dahulu. Manalah tahu mungkin sekiranya kita tidak jadi bermusafir, maka bagi kita puasa pada hari tersebut. Dan sebahagian para ulama juga menyatakan sekiranya berpuasa ketika musafir itu tidak menyusahkan, maka lebih elok untuk kita meneruskan puasa ketika musafir. Ya. Sebab Rasulullah SAW juga menyempurnakan puasa baginda ketika bermusafir. Namun ketika berpuasa semasa bermusafir itu menimbulkan kesusahan ataupun payah untuk dilaksanakan, maka pada ketika itu lebih baik bagi kita untuk berbuka ataupun tidak berpuasa. Kerana puasa tersebut berat untuk dilaksanakan ketika musafir. Maka di sini ada dua pendapat, sama ada lebih baik berpuasa ataupun lebih baik berbuka. Maka melihat kepada keadaan kita, sekiranya puasa itu mudah dilaksanakan ketika musafir, mungkin kita melakukan perjalanan dengan kapal terbang ataupun dengan kenderaan yang selesa dan tidak terasa untuk kita melaksanakan, tidak terasa menyusahkan untuk berpuasa, maka pada ketika itu lebih baik untuk kita meneruskan puasa. Namun sekiranya perjalanan kita itu adalah perjalanan yang sukar, yang begitu berat, maka pada ketika itu lebih baik untuk kita berbuka dan tidak berpuasa ketika musafir. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sekiranya kita sakit dan bermusafir dan terpaksa berbuka, maka hendaklah kita mengqada'kannya pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, menggantikan ataupun mengqada'kan puasa tersebut, maka bagi kita lah untuk memberi makan orang miskin, fidyah. Ya. Berkenaan fidyah dan qada' ini ada 4 golongan. Yang pertama, golongan yang wajib mengqada'kan puasa dan membayar fidyah sekali. Golongan yang kedua, wajib qada' puasa dan tidak perlu membayar fidyah. Golongan yang ketiga, tidak perlu mengqada'kan puasa tapi kena bayar fidyah. Dan golongan yang keempat, tidak perlu qada' puasa dan tidak perlu baginya membayar fidyah. Jadi ada 4 golongan. Secara ringkasnya kita boleh nyatakan seperti ini. Golongan yang pertama, iaitu golongan yang wajib mengqada'kan puasa dan membayar fidyah, iaitulah golongan wanita yang menyusukan anak, yang mana ataupun wanita yang hamil, yang tidak sakit dan tidak juga berada dalam musafir. Dia berbuka puasa dan tidak berpuasa alasannya untuk supaya dapat menyusukan anaknya, ya, supaya tidak kurang susunya. Ataupun apabila seorang wanita hamil itu risau akan perkembangan anak dalam kandungannya, sedangkan dia tidak merasa bimbang akan kesehatannya sendiri. Maknanya dia berbuka puasa itu bukan kerana dirinya sakit, tetapi kerana orang lain, iaitu bayi dalam kandungan ataupun dalam jagaannya itu tadi. Kalaulah wanita itu bimbang akan kesehatan dirinya sendiri, maka wanita ini termasuk dalam golongan sakit. Kalau dia berpuasa, dia mungkin menjadi lemah dan boleh memudaratkan kesehatannya, maka dia tergolong dalam kalangan orang sakit. Maka golongan sakit tidak perlu membayar fidyah. Adapun golongan yang tidak sakit dan berbuka kerana memenuhi hajat ataupun keperluan orang lain, iaitu anaknya, maka mereka di sini sebahagian ulama menyatakan mereka adalah golongan yang perlu mengqada'kan puasa mereka pada waktu lain dan membayar fidyah. Dan fidyah itu adalah di atas tanggungan suaminya ataupun orang yang bertanggungjawab ke atas diri perempuan tersebut, atau wanita itu sendiri yang membayar fidyah untuk dirinya sendiri. Itu adalah contoh golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula adalah yang wajib qada' dan tidak perlu membayar fidyah, iaitulah
orang yang sakit dan orang yang musafir seperti yang dinyatakan dalam ayat sebelum itu tadi. Mereka hanya perlu menggantikan puasa mereka apabila kalau orang sakit dia sembuh, maka wajiblah baginya untuk mengqada'kan puasanya pada hari-hari yang lain. Tidak semestinya berturutan, ya. Dia boleh dibuat secara selang-seli ataupun tidak semestinya dilakukan ataupun dilaksanakan berturutan sebagaimana Ramadan itu wajib untuk dipuasa secara berurutan, tetapi bagi qada maka waktunya itu dilapangkan oleh Allah SWT, muwassa', ya. Waktunya itu diluaskan, boleh selang-seli ataupun mungkin seminggu sekali ataupun sebulan sekali, ya, itu terserahlah kepada kemampuan diri kita. Itu adalah golongan yang kedua tadi, di mana mereka wajib qada tetapi tidak perlu membayar fidyah. Golongan sakit dan musafir. Golongan yang ketiga pula adalah golongan yang tidak perlu qada namun mereka wajib membayar fidyah. Ya, ini adalah golongan yang sakit dan mereka tidak mampu ataupun tidak ada tanda-tanda kesembuhan dalam diri mereka. Sebagai contohnya orang tua, orang yang terlalu tua, mereka tidak mampu untuk berpuasa dan mungkin tidak akan mampu untuk berpuasa sampai bila-bila. Ataupun contohnya orang yang sakit dan mereka perlu makan ubat secara konsisten. Contohnya penyakit jantung, mereka perlu makan ubat itu berterusan dan tidak mampu untuk mereka melaksanakan puasa. Maka bagi mereka tidak perlu qada, kerana tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengqada'kan puasa mereka, tetapi mereka wajib membayar fidyah. Dan golongan yang keempat iaitu golongan yang tidak perlu mengqada'kan puasa dan tidak perlu juga membayar fidyah. Inilah golongan yang mana apabila mereka sakit dan mereka terus tidak sembuh daripada sakitnya sehinggalah mereka meninggal dunia, ya. Maka bagi mereka Allah SWT maafkan, ya. Maka tidak perlulah bagi ahli waris ataupun keluarganya untuk mengqada'kan puasa bagi dirinya ataupun untuk membayar fidyah bagi mereka yang sakit di bulan Ramadan, tidak mampu berpuasa dan terus sakit sehingga meninggal dunia. Kecuali kalau mereka apabila sakit kemudian sembuh dan mampu berpuasa ketika mereka sembuh, namun tak lama selepas itu mereka meninggal dunia, sebagai contoh mungkin kemalangan ataupun mati mengejut, maka bagi mereka wajib diqada'kan puasa mereka ataupun dibayarkan fidyah ke atas diri mereka. Dan inilah secara ringkasnya contoh, ya, orang golongan yang qada ataupun fidyah. Berikutnya, fidyatun ta'amu miskin, dan fidyah itu adalah memberi makan orang miskin, ya. Itu perlu kita ketahui. Kita boleh cari sama ada kita sendiri yang mencari orang miskin untuk memberi mereka makan, dan cukup sekali makan, dan kalau memberi lebih pun itu lebih baik. Ataupun bagi kita yang tidak mampu untuk mencari fakir miskin, maka bolehlah datang ke pejabat Baitul Mal ataupun ke kaunter Baitul Mal untuk berurusan dengan pegawai Baitul Mal untuk membayar fidyah bagi diri kita. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang tatawwa' ataupun menambah, sama ada menambah bilangan fidyah ataupun berpuasa ketika mana sedangkan dia diberi rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa, namun dia suka untuk berpuasa juga walaupun telah diberi keringanan, maka itu tatawwu' namanya, ya, disunatkan, ya. Dan itu adalah baik. Wa antasumu khairul lakum. Dalam ayat ini Allah menyatakan dan berpuasa itu lebih baik bagi diri kamu. Maknanya mengqada'kan puasa itu lebih baik daripada membayar fidyah. In kuntum ta'lamun, seandainya kamu mengetahui, ya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala meninggikan amalan puasa ini
dan mengutamakannya. Kalaulah kita mampu untuk berpuasa dan tidak meringan-ringankan puasa itu, maka itulah yang lebih baik bagi diri kita. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Maksud ayat, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu adalah pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Allah tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Syahrul Ramadan, inilah satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut secara khusus dalam Al-Quran, ya. Ramadan. Ramadan itu berasal daripada kalimah ramda, bermaksud panas. Ya. Kebiasaannya, bulan Ramadan itu cuacanya lebih panas daripada bulan-bulan lain. Ya. Namun, mungkin tidak dapat dirasakan pada setengah tempat. Sebagai contohnya, mungkin di tempat yang berlaku salji ataupun musim sejuk, mereka mungkin tidak merasakan kepanasan bulan Ramadan itu. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan panas yang terkandung dalam kalimah Ramadan itu adalah panasnya apabila dengan kesukaran kita tidak makan dan minum, yang mana kesukaran itu ataupun kepanasan itu menghancurkan ataupun meleburkan dosa-dosa kita. Jadi panasnya Ramadan itu meleburkan dosa kita. Ya, ini lebih relevan bagi diri kita, tidak semestinya cuaca, ya. Tetapi panasnya Ramadan itu bulan yang mana Allah ampunkan dosa orang yang berpuasa di dalamnya. Alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di mana bulan ini Allah kaitkan dengan bulan Al-Quran. Ya. Daripada apa yang kita faham, Al-Quran itu mula diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat, ada dua pendapat sebenarnya. Sebagian ulama berpendapat Al-Quran itu diturunkan 30 juzuk lengkap daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dan daripada langit dunia diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi SAW menurut peristiwa dan kejadian. Dan ada lagi satu pendapat menyatakan tidak, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung Al-Quran itu daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang kedua. Jadi yang penting Al-Quran itu mula diturunkan pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar.
iaitu peristiwa ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala turunkan itu berlaku pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Dan seterusnya Al-Quran itu turun secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, ya. Ayat yang turun di Mekah dinamakan Makkiyah dan ayat yang turun di Madinah dinamakan Madaniyah. Di Mekah Al-Quran turun selama 13 tahun dan 10 tahun selebihnya turun ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Dan itulah Al-Quran. Selama 23 tahun itu Allah Subhanahu wa taala melengkapkan kitabullah yang mana pada permulaannya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan jugalah Nabi SAW akan tasmi' atau akan memperdengarkan bacaan baginda kepada malaikat Jibril, ya. Dan pada tahun yang terakhir, Ramadan yang terakhir, Rasulullah SAW telah mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 2 kali dibacakan di hadapan Jibril alaihi salam. Jadi ini menunjukkan bahawa begitu dekatnya kaitan Ramadan dengan Al-Quran. Sebab itu kita digalakkan, disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Kerana Allah SWT sendiri yang mengaitkan Ramadan itu dengan Al-Quran, ya. Maka bagi kita lah, luangkanlah masa kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau boleh kita khatam Al-Quran daripada awal sehingga ke akhir Ramadan ini, kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau boleh sekali, dan kalau ada kemampuan kita boleh membuat lebih daripada itu, mengikut kemampuan kita. Namun yang paling penting dalam membaca Al-Quran itu adalah tadabbur ataupun merenung akan ayat-ayat Al-Quran. Itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita jangan sekadar membaca Al-Quran, membaca cepat-cepat dengan gopoh-gapah dan akhirnya tidak mempedulikan apa perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran, tetapi yang lebih utama adalah kita membacanya dengan tartil sambil mentadabbur, memperhatikan apakah isi kandungan Al-Quran, perintah dan larangan Allah dan hukum hakam, hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah sebaik-baik pembacaan Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Kita nak cari petunjuk bagaimana untuk hidup di atas dunia, Al-Quran lah adalah cara ataupun guideline bagaimana harus kita menjalani kehidupan kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di situ Allah SWT menyatakan secara terang dan jelas bagaimana kehidupan kita harus dijalankan, dan juga adalah furqan. Al-Quran ada Al-Furqan. Furqan bermaksud pembeza antara yang benar dengan yang salah, dengan yang hak dengan yang batil. Kita tidak tahu apa yang betul, apa yang tidak betul. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala yang adalah sebaik-baik penentu mana yang betul, mana yang tidak betul. Jadi kena baca Al-Quran, barulah kita tahu mana yang betul dan mana yang salah secara tepat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan barang siapa di kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan, bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Alhamdulillah kita di Malaysia dan kebanyakan di negara Islam di seluruh dunia ada lajnah ataupun ada organisasi yang akan melihat anak bulan, dan kita bagi umat Islam hanya perlu mengambil keputusan mereka. Dan bagi kita di Malaysia, kita ada pejabat mufti, kita ada jabatan mufti di negeri masing-masing, dan juga penyimpan mohor diraja akan mengumumkan bilakah negara kita akan memulakan puasa. Maka itu memudahkan urusan kita. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan barang siapa yang berada dalam keadaan sakit ataupun berada dalam musafir, maka bolehlah mereka tidak berpuasa, namun wajib bagi mereka menggantikan puasa itu pada hari-hari yang lain, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam agama Islam ini kemudahan. Dan Allah bukannya hendak menyusah-nyusahkan kita dengan agama ini. Ad-dinu yusrun. Agama itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah adalah
mudah untuk diamalkan, ya. Agama Islam itu adalah agama yang mudah untuk diamalkan sehingga semua kita boleh beramal dengan agama Islam ini. Dan secara umumnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk memberatkan kita dengan agama ini. Sebab itulah dalam agama Islam banyak rukhsah, banyak keringanan yang boleh kita temukan. Sebagai contohnya dalam solat, apabila seorang tidak mampu solat dalam keadaan berdiri, mungkin kerana sakit dan lain sebagainya, dia boleh solat dalam keadaan duduk, berbaring dan seterusnya. Begitu juga puasa bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, ataupun bagi mereka yang mungkin tidak sakit, tidak juga musafir, tapi harus bekerja, bertugas, dan tugasnya itu tugas yang berat dan tidak ada jalan untuk dia untuk tidak bekerja pada bulan puasa, maka bagi mereka juga diberikan keringanan, ya, kerana dirisaukan akan memudaratkan diri mereka apabila mereka meneruskan puasa. Maka mereka termasuk dalam kalangan seperti orang sakit, ya. Walaupun mereka tidak sakit, tapi kalau mereka teruskan juga puasa sambil menjalankan tugas mereka yang berat itu dan tidak mampu untuk mereka bercuti dan lain sebagainya, mereka juga dibenarkan untuk tidak berpuasa kerana menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Namun dia juga wajib menggantikannya pada waktu yang lain. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kamu menyempurnakan puasa bulan Ramadan itu, kita hendaklah sempurnakan dia selama sepenuh bulan Ramadan, 30 ataupun 29 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan di hujung puasa itu kita bertakbir kepada Allah SWT agar kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan rahmat Allah SWT, dengan petunjuk dan hidayah Allah lah kita mampu menyelesaikan bulan puasa ini. Kita mampu melaksanakan puasa dan beribadah di malam harinya hanyalah semata-mata kerana hidayah daripada Allah SWT, bukan kerana kehebatan diri kita. Sebab itu kita bertakbir di pagi raya, membesarkan Allah SWT dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah SWT telah mengizinkan kita menyempurnakan Ramadan dengan puasa dan ibadah di malam hari, dengan bacaan Al-Quran dan lain sebagainya itu. Maka wajib bagi kita membesarkan Allah SWT dan bersyukur di atas nikmatnya, wala'allakum tashkurun, dan agar kamu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksud ayat, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka khabarkanlah kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Apabila hambaku bertanya kepadamu berkenaan dengan diriku. Dalam riwayat dinyatakan ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Tuhan itu dekat sehingga kami boleh bermunajat ataupun berdialog secara perlahan-lahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah itu jauh sehingga kami terpaksa memanggil Allah SWT dengan suara yang keras. Maka pada ketika itu Rasulullah terdiam seketika, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika mana engkau ditanya wahai Muhammad berkenaan, apabila hambaku bertanya kepadamu berkenaan dengan diriku, maka katakanlah kepada mereka, fa inni qarib, aku dekat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dia sentiasa dekat dengan kita,
Dalam ayat lain Allah menyatakan fanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya, yang kira-kira bermaksud dan kami lebih dekat kepada seseorang itu lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Cuba bayangkan, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala tidak jauh daripada diri kita, sehingga kita tidak perlu untuk apabila kita berdoa meninggikan suara ataupun terjerit-jerit ketika berdoa ataupun membesarkan suara kita. Bahkan yang sebaiknya sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surah Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, mohonlah, panggillah, mintalah kepada Tuhanmu tadarru'an wa khufyah, dengan suara yang perlahan, dengan penuh pengharapan. Dan inilah jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila ditanya sama ada Allah itu jauh ataupun dekat kepada kita, maka Allah itu sentiasa dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan ataupun doa hamba-hambaku apabila mereka berdoa kepadaku. Jadi alhamdulillah, dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa Allah akan menerima doa kita yang baik. Maka bagi kita berdoa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diharamkan untuk berdoa meminta sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Itu adalah adab berdoa. Jadi kita jangan berdoa untuk sebagai contohnya untuk menjatuhkan atau untuk menyakiti orang lain yang tidak berdosa. Kita diperintahkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik, dan jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang mustahil. Contohnya berdoa ingin menjadi nabi dan ataupun menjadi malaikat, itu adalah antara doa yang mustahil, ya. Jangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa seperti semacam ini. Berdoalah untuk meminta kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Dan Allah SWT menyatakan, aku pasti akan memakbulkan doa. Hanya sahaja dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Allah memakbulkan doa itu melalui salah satu daripada 3 cara. Sama ada Allah SWT akan memakbulkan seperti mana yang kita minta, ataupun Allah SWT akan menukarkan apa yang kita minta itu kepada sesuatu yang lebih baik, yang lebih selamat untuk kita, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengelak ataupun menepis balak bencana ataupun mudarat yang sepatutnya menimpa kita daripada memberi apa yang kita minta. Allah hilangkan balak ataupun musibah daripada diri kita, yang mana itu lebih baik sebenarnya. Ataupun cara yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan segala doa kita itu di akhirat kelak. Bahkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, doa itu apabila dimakbulkan di akhirat itu sebenarnya lebih baik. Kenapa? Apa sahaja yang Allah SWT berikan di atas muka bumi ini, itu Allah akan ambil balik. Allah akan tamatkan masa kita untuk menggunakan nikmat ataupun apa sahaja yang kita minta di dunia ini. Apabila kita meninggal dunia, maka tamatlah tempoh kita untuk menikmati perkara tersebut. Sedangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita di akhirat, maka itu akan kekal bersama dengan kita sampai bila-bila. Jadi, maknanya kalau Allah SWT makbulkan doa kita di dunia, lebih kurang itu adalah pinjaman sahaja, ya. Tetapi apa yang Allah SWT kurniakan kepada kita di akhirat, maka itu adalah pemberian terus, hak milik terus. Maka terserah kepada kita mana satu yang kita nak dapat pinjaman sementara kemudian akan dihisap oleh Allah, ataupun mendapat pemberian yang kekal abadi di akhirat kelak, ya. Maka sebab itu kalau kita ada doa yang kita tidak terima di dunia ini, bersangka baik kepada Allah SWT bahawa Allah akan memakbulkannya di akhirat kelak dan akan kekal bersama kita sampai bila-bila, ya. Itulah yang terbaik sebenarnya. Tetapi maklumlah, kita manusia, kita kadang-kadang bila kita berdoa kita nak benda tersebut sekarang juga. Jadi maksudnya kita nak cash. Biasalah sifat manusia yang tergopoh-gapah ini. Tapi kalau kita mengetahui hakikatnya bahawa apabila doa itu dimakbulkan di akhirat, itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih banyak lagi diberikan oleh Allah SWT, maka sudah pasti kita mahu yang
lebih kekal sebenarnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka apabila aku telah memakbulkan doa mereka, menjawab segala permintaan mereka, sepatutnya lah mereka menyahut seruanku, mematuhi segala titah perintahku dan meninggalkan segala tegahan dan laranganku, dan hendaklah mereka beriman supaya mereka menjadi orang yang terpimpin. Ayat yang terakhir tuan-tuan ya, berkenaan dengan puasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Maksud ayat: dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Istri-istri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri. Lalu dia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang gaulilah, setubuhilah istri-istri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata bagi kamu benang putih cahaya siang dan benang hitam gelap malam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yaitu maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi istri-istri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah. Maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT menyatakan bahawa Allah telah menghalalkan untuk suami isteri bercampur di malam hari. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Yang mana pada permulaan, sebelum ayat ini diturunkan, puasa itu apabila datangnya Ramadan, malam itu tidak dibenarkan untuk bercampur suami isteri, kecuali waktu yang pendek sahaja, iaitu selepas maghrib sehingga isya, ataupun selepas maghrib sehinggalah orang itu tertidur. Kalau dia sudah tidur, maka tidak boleh lagi baginya untuk menyentuh isterinya. Dan begitu juga dengan makan minum. Kalau mereka sudah tidur, maka mereka tidak lagi dibenarkan untuk makan dan minum, dan mereka kena pula berpuasa. Maka itu adalah pada permulaan syariat puasa sebelum ayat ini diturunkan oleh Allah SWT. Sehingga dia berat bagi para sahabat untuk melaksanakannya. Sehingga kan ada sahabat yang terlanjur bercampur dengan istrinya, sedangkan dia sudah lepas masanya, sudah masuk isya ataupun dia telah pun tertidur. Maka pada ketika itu turunlah ayat ini memberi keringanan kepada umat Islam bahawa Allah SWT panjangkan lagi masa untuk bersama suami isteri, dan masa untuk kita boleh makan dan minum terus sehinggalah waktu fajar. Jadi alhamdulillah
ayat ini adalah keringanan bagi kita semua. Yang mana puasa para sahabat sebelum ayat ini diturunkan begitu ketat. Hanya antara maghrib dan isyak sahaja mereka boleh bersama dengan pasangan masing-masing. Jadi ini agak berat. Jadi alhamdulillah Allah SWT turunkan ayat ini memberi keringanan kepada kita umat Islam. Dalam ayat ini Allah menyatakan, dibenarkan kita untuk bersama dengan pasangan kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat ini begitu cantik tuan-tuan ya. Allah beri perumpamaan suami isteri itu adalah ibarat pakaian bagi masing-masing. Isteri adalah pakaian bagi suaminya dan begitu juga suami adalah pakaian untuk istrinya. Sifat pakaian itu adalah mencantikkan diri kita, menutup aib kita dan memelihara diri kita daripada sejuk dan panas dan lain sebagainya. Sepatutnya begitulah tugas pasangan, suami isteri. Melindungi, mencantikkan dan membuat selesa pasangan masing-masing. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Allah SWT Maha mengetahui bahawa dahulu kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Ketika Allah SWT perintahkan puasa yang begitu ketat pada awalnya sehingga ada sebahagian para sahabat yang terlanjur tidak mematuhi arahan tersebut sehinggalah Allah SWT menerima taubat mereka, fataba alaikum wa afa ankum. Namun apabila mereka menyesal akan perbuatan mereka melanggar peraturan yang ketat pada awalnya, maka Allah SWT terima taubat mereka dan Allah beri keringanan. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan sekarang tak apa, bercampurlah dengan isteri ataupun suami kamu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka sekarang bolehlah kamu bersama dengan pasangan kamu, bolehlah kamu meneruskan makan dan minum kamu sehinggalah terbit fajar, sehinggalah jelas benang putih iaitu cahaya siang dan juga benang hitam iaitu gelap malam. Dalam memahami ayat ini para sahabat pernah tersilap memahami ayat ini sehingga ada sebahagiannya meletakkan benang putih dan benang hitam di dekat dengan bantal mereka sehinggalah dan mereka makan dan minum sehingga apabila terang matahari barulah mereka dapat melihat benang putih dan benang hitam tersebut lalu mereka meneruskan puasa, bermulalah puasa mereka. Maka di sini Rasulullah menegur bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Bukannya benang putih dan benang hitam yang benar, tetapi itu adalah kiasan ataupun perumpamaan untuk waktu fajar ataupun waktu subuh. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan hendaklah kamu menyempurnakan puasamu itu hinggalah malam. Malam bagi kita umat Islam bermula apabila terbenamnya matahari, maka bermulalah malam. Jadi kita berpuasa sehingga terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mendekati ataupun bercampur dengan isterimu itu sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Kalau di waktu siang hari Ramadan memang kita beriktikaf, memang kita tidak mencampuri isteri kita. Tetapi kalau kita niat iktikaf di malam hari, maka di sini Allah SWT menyatakan kalau kamu berniat iktikaf di masjid pada waktu malam Ramadan, maka janganlah kamu balik ke rumah dan bercampur dengan pasangan kamu itu, kerana Allah dalam ayat ini nak kita fokus. Bila kita niat untuk iktikaf di masjid, hendaklah kita fokus kepada Allah SWT. Janganlah kita menyia-nyiakan masa kita di masjid itu dengan berborak ataupun bercakap-cakap kosong dengan orang lain ataupun membuang masa begitu sahaja. Hendaklah kita fokus sama ada dengan ibadah, solat, zikir ataupun dengan baca Quran. Itulah maksud i'tikaf yang sebenarnya. Dan dalam ayat ini Allah SWT menerangkan i'tikaf itu sinonim dengan bulan Ramadan, iaitu bulan di mana kalau boleh kita lapangkan masa kita, spend masa kita untuk banyak i'tikaf di masjid. Dan mudah-mudahan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan membenarkan kita i'tikaf pada waktu-waktu tertentu, maka kita ambil kesempatan tersebut untuk i'tikaf di masjid, spend masa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting janganlah kita mensia-siakan masa i'tikaf kita itu dengan bermain video game, handphone ataupun menyia-nyiakan masa kita itu dengan bercakap-cakap kosong dengan kawan ataupun jemaah di masjid.
begitu sahaja, ya. Kerana Allah SWT nak kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita i'tikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagaimana waktu kita berpuasa, waktu kita berbuka, bagaimana apabila kita i'tikaf, pantang larang ketika i'tikaf itu, dan janganlah kita mendekati ataupun berniat untuk melanggarnya, ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah SWT menjelaskan ayatnya, ayat 5 ayat puasa ini, bagaimana cara kita berpuasa di bulan Ramadan, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa. Ayat yang pertama tadi Allah sebut takwa, di hujung ayat puasa ini juga Allah menyatakan takwa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat kiranya perkongsian kita. Saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk baca 5 ayat puasa ini dan tadabbur dan cari tafsirannya dengan lebih teliti lagi. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini akan menjadi lebih baik daripada puasa kita ataupun Ramadan kita pada tahun yang lepas. Alhamdulillah, sekiranya ada kebaikan dan manfaat daripada muzakarah ini ataupun majlis tazkirah ini, itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada silap dan salah, maka itu adalah daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, ya. Jadi saya rasa cukup setakat itu sahajalah perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah sekiranya diberi peluang dan masa, kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah, yakni petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pemisah antara yang hak dan juga batil. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kesucian dan keberkatan. Rebutlah peluang untuk beribadah dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah, dan kita mengharapkan keampunan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insafi diri, baiki diri, seru yang lain. Selamat menjalani ibadah puasa daripada kami IIC. Terima kasih kerana menonton. Akhir kalam, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.